keyword ni, struktur utama. Okay, struktur utama untuk apa? Untuk penyerapan hasil pencernaan. Okay, so that's why jawapan dia dalam penyerapan makanan ialah Viles. Okay. Sekiranya ada biasa pelajar lelaki, dia tulis Viles saja. Okay, masih diterima. Okay, awak tak nak salin balik ayat di atas ni. Sebab kalau salin balik ni sebenarnya macam BM. Jadi siapa yang tulis Viles saja pun diterima. Sebab dia nak awak nyatakan struktur sahaja. Okay, so tulis Viles. Kalau vilai diterima tak? Kelas. Kena tahu mana betul mana salah ni. Vilai. Diterima tak vilai? Tak. Kenapa agaknya? Vilai untuk satu. Untuk satu, viles? Untuk banyak. Banyak. Ismail. Okey. Cuma BM dia lain sikit ya. Kalau viles ni satu satu viles. Okay, kalau vilai tu yang banyak. Dia terbalik. Kalau BI dia lain. Okay. Sebab dia ada dari segi jumlah tu. Okay. So sebab dia nak struktur utama, jadi sebenarnya kalau diikutkan salah tu tak adalah totally terus pangkah dia kalau ada tambahan ataupun dua-dua viles atau vilai tu masih lagi boleh diterima lah Okay, so fokus pada struktur. Okay, sama ada sedikit atau banyak, tapi kedua-dua tu masih lagi terlibat dalam penyerapan hasil pencernaan. Tak kira lah viles atau vilai. Okay. Cuma bezanya dari segi bilangan, satu atau lebih. Okay. Okay, kemudian yang kedua, struktur dalam viles yang terlibat dalam pengangkutan nutrien berikut. Okay, so ni pun sama soalannya struktur. Tapi bezanya pengangkutan nutrien. Okay, dalam nutrient transportation, so apa yang struktur yang terlibat. Okay, yang pertama awak kena tengok nama tempat itu iaitu asid amino, nama bahan tu. Okay, so apakah nama ataupun struktur yang mengangkut. Hari tu saya dah bagi tahu 2 hari lepas bila sebut bahagian kapilari darah ni jawapan, okay, tapi dia relate bila sebut pengangkutan. Okay, keyword pengangkutan ni adalah untuk kapilari darah. Okay, ingat highway, ingatlah transportation ni. Okay, so itulah yang mengangkut asid amino, hasil daripada pencernaan protein. So asid amino adalah hasil terakhir. Okay, kemudian yang kedua, vitamin A dan E. Dia bagi bahan so nama bahan. So awak kena bagi nama struktur yang mengangkut bahan-bahan ini. Okay, bahan nutrien ni. So untuk vitamin A dan E, selain daripada asid lemak dan gliserol, laktil juga mengangkut vitamin A dan E. Okay. Itu laktil. Itu fungsi struktur laktil. So tengok balik apa yang dah belajar 2 hari lepas. Okay, soalan ketiga, explain. Okay, terangkan penyesuaian usus kecil bagi menambah luas permukaan untuk penyerapan nutrien. Okay, so ini adalah adaptasi. Okay, penyesuaian usus kecil. Apa ciri-ciri usus kecil tadi? Yang memudahkan dia boleh menyerap nutrien dengan lebih cekap, cepat dan mudah. Okay. So ciri untuk usus kecil yang pertama mestilah bentuk dia panjang. Okay. Kemudian bentuk lagi berlipat-lipat serta diliputi oleh viles. Dan nak tambah lagi pun boleh. Dan microviles untuk menambahkan luas permukaan bagi penyerapan nutrien. Okay. Kemudian pada permukaan terdapat banyak microviles. Okay, nak tambah dekat atas ni pun boleh, nak tulis lagi ayat lain pun boleh. Okay. Jadi kalau nak asingkan, tulislah microviles ni berada di permukaan epithelium villus tadi. Okay. Semua ni berkait lah. Okay. So, pastikan awak kenal struktur. Okay, kenal struktur dan terangkan dia punya ciri-ciri dia. Okay, so apa fungsi usus kecil tadi? Bentuk dia, ciri dia panjang berlipat-lipat. So kenapa?
Sebab dia akan menambahkan luas permukaan dan semua itu akan membantu kecekapan dia menyerap nutrien. Okay, membantu usus kecil tadi menyerap nutrien dengan mudah. So keyword soalan ini adalah penyesuaian. Okay, adaptation. Jadi kalau dia tukar soalan ni, okay, sebab saya bimbang ada yang boleh jawab bila keluar soalan ni, tapi dia tukar soalan saja. Terangkan adaptasi bagaimana usus kecil boleh menambahkan luas permukaan untuk penyerapan nutrien dengan mudah. Terus tak boleh jawab. Padahal soalan tu soalan yang sama saja dengan nombor 3 ni. Okay, jadi kena biasakan buat latihan sebab bentuk soalan berbeza tetapi jawapan dia tak lari jauh. Okay, sama je, lebih kurang. Iaitu ciri dan juga bentuk dia. Okay, soalan yang keempat ni. Okay. Saya minta siapa nak cuba. Hari ni saya bagi hadiah. Okay, ada hadiah yang bernilai RM10. Banyak ke? Boleh beli apa? Data. Okay. So siapa nak cuba, saya buka je. Saya nak buat spin wheel tu. Tak jumpa dah. Okay. So saya open, siapa nak cuba saya bagi. Cepat. Ini untuk soalan awal. Nanti habis kelas lagi ada lagi satu. Okay, cepat. Tak ada orang nak cuba ke? Offer hadiah dah tinggi ni. Ke tak cukup RM10? Okay, siapa nak cuba? Patutnya habis tajuk tu dah tengok soalan praktis tu. Ada berapa orang ni? 28. Ada yang tidur lagi. Tolong Ismail kejutkan Pak AS, Nabil, Pak IR. Nabil ada tak ni? Okey, saya buka jawapan. Cepat. Terangkan bahan-bahan berikut diangkut merentasi membran plasma. Macam mana cara dia angkut? Saya nak cuba lah. Okey, Azim cuba. Cara bahan-bahan berikut yang angkut merentasi membran plasma ialah glukosa. Glukosa diserap ke sel epitelium ke dalam kapilari darah melalui pengangkutan aktif. Galaktosa pula diserap ke sel epitelium ke dalam kapilari darah dan menggunakan cara yang sama iaitu pengangkutan aktif. Okey, teruskan. B. Asid amino diserap sel epitelium ke dalam kapilari darah dan menggunakan cara penyerapan yang sama iaitu pengangkutan aktif. Okey. Asid lemak dan gliserol berpadu semula melalui proses kondensasi untuk membentuk titisan halus lemak lipid di dalam sel epitelium. Diserap melalui sel epitelium ke dalam nukleus melalui cara penyerapan resapan ringkas. Okay. Okay, thank you Azim. Complete lah jawapan tu. Okay. Apa yang saya nak highlight kat sini, teknik awak nak menjawab nanti. Okay, so nombor 4 ni gariskan merentasi membran plasma. Okay. Bila ada keyword tentang membran plasma, ia melibatkan pengangkutan sama ada pasif ataupun pengangkutan aktif. Okay. Dan awak kena ingat pengangkutan pasif ada 3 termasuklah osmosis dan sebagainya. And then tengok balik soalan awal, terangkan cara bahan diangkut. Okay. Cara bahan diangkut. Apa bahan tu? Bahan tu dah diberi kat sini. So awak kena bagi tahu setiap bahan ni dia diangkut macam mana. Bukannya soalan ni minta diangkut merentasi bila ataupun usus kecil sebagainya, tetapi membran plasma. So bila membran plasma, awak kena ingat balik tajuk awal Form 4 dah belajar apa tugas dan peranan membran plasma. Dan awak kena tahu di mana lokasi membran plasma ni. Laili Ulfah ada? Laili Ulfah ada? Nak terang pun kena menyoal sikit.
Senyap. Helmi ada? Apa cikgu? Apa dia tugas membran plasma ataupun di mana membran plasma ni terletak? Soalan basic je tu. Membran plasma ni dekat mana? Kat sel. Okey, dekat sel. Cik baik ingat. Okey, thank you. So ingat sebab ada orang macam confused. Okay? Sebab dia belajar tajuk usus kecil, tiba-tiba keluar membran plasma. Jadi awak kena tahu walaupun tajuk ni usus kecil, semuanya berkait. Sebab usus kecil tu asal usulnya bermula daripada sel. Satu sel. Okay, satu sel bergabung jadi tisu. Dari tisu jadi organ. Jadilah organ tu iaitu usus kecil. Okay? Jadi untuk membentuk usus kecil tu, semuanya terdiri daripada sel-sel-sel. Okay, so setiap sel tu ada membran plasma. Okay, secara detail, secara khusus. Okay, so sebab tu dia tanya merentasi membran plasma. Okay, so awak dah belajar sebelum ni mesti melibatkan pengangkutan. Okay, sama ada aktif ataupun pasif. Jadi untuk A, bahan A, glukos, galaktos. Okay, ini semua karbohidrat. Okey, ini untuk gula susu. Okey, asid amino adalah protein. Dia akan diangkut ke salur darah melalui pengangkutan aktif yang mana memerlukan tenaga ATP. Okey. So bila aktif, dia mesti menentang kecerunan kepekatan. Okey, daripada rendah kepada tinggi. So that's why dia memerlukan tenaga. Tak ada orang nak tolong buka dia untuk angkut dia, jadi dia perlukan ATP. Okey, bagi asid lemak dan gliserol pula, kita tahu tempat dia, struktur yang terlibat mengangkut dia adalah laktil. So cara dia meresap melalui laktil, melalui resapan ringkas. So awak kena faham lokasi dia di laktil, and then cara pengangkutan dia adalah resapan ringkas. Dan kena ingat resapan ringkas adalah salah satu pengangkutan pasif. Okay? Selain daripada osmosis dan juga resapan berbantu. So kena, tak boleh tinggal lah yang dah belajar tu. Ada yang lupa-lupa. Okay? So kena bawa sampai ke sini. Banyak tajuk yang melibatkan pengangkutan pasif dan aktif. Okay? So saya harap jelaslah, faham soalan dan cari keyword dia. Okey, ada nak tanya tak jawapan macam ni? Boleh. Ini dua markah ya. 2A, 2B. So 4 lah. Sebab dia awak perlu highlight ya. Cara dia merentasi tu, pengangkutan aktif. Ini boleh tambah pengangkutan pasif selepas resapan ringkas ni kalau rasa nak detail lagi. Tak ada masalah. Okay? Jangan awak tambah boleh, tapi awak hilangkan resapan ringkas, awak tak sebut pengangkutan, awak sebut pengangkutan pasif sahaja, tak sebut resapan ringkas ni tak boleh. Okey. Kena faham tu. Kenapa? Sebab pengangkutan pasif ada 3. Okey, pengangkutan pasif ada 3, jadi tak boleh tulis secara umum. Jadi kena berfokus. So dekat laktil ni adalah resapan ringkas. Sebab ada pelajar, sebab di atas ni dia nak tulis pengangkutan aktif, bawah dia nak tulis pengangkutan pasif. Tapi kalau awak tulis kedua-dua, resapan ringkas iaitu di bawah ke pengangkutan pasif boleh. Tak ada masalah. Ya. Jadi pastikan faham kat mana awak nak tulis perkataan tu. Okey, ada soalan tak? Nabi ada? Tak dengar nama ni. Tak ada Azura, Nabi tak ada? Tak bunyi lah. Okey. Tak ramai ni pergi mana ni? Bukan kelas 7.30 ni. Mak tolong ya. Kehadiran latihan saya bagi semalam pun ramai tak buat. Tolong buat latihan ya. Kehadiran awak tak ada nanti. Google Meet tak masuk, latihan tak buat. Jangan nanti bagi alasan orang lain pula salah ya. Kena ikut jadual. Okey, seterusnya kita pergi yang seterusnya iaitu 9.3 9.3 iaitu asimilasi. Okey, asimilasi ni satu tajuk yang awak perlu faham betul-betul.
yang awal bab 9 tu kena faham basic dia, sebab kat sini kita nak tengok macam mana dia apply. Okay, lebih mirip kepada aplikasi lah. Okay, bila sebut asimilasi ni, dia simulate, okay, gunakan bahan yang telah dicernakan. Jadi nak faham tu kena faham yang sebelum ni dulu, baru masuk bab ni. Okay, asimilasi. Okay, so what is the apa dia, okay, assimilation ni, peranan sistem peredaran. Okay, so kita semua tahu kita dah makan, so apa yang berlaku, pergi ke perut, okay, usus kecil, okay, usus besar yang tak tercerna akan pergi ke usus besar, dan yang mana yang okey akan pergi ke hati dan seterusnya ke ginjal dan sel-sel untuk respirasi sel. Okay, so kita nak tahu apa peranan semua tu. Okay, macam mana dia melakukan proses-proses tersebut. Awak boleh rujuk gambar rajah nanti dalam buku teks tu. Muka surat, gambar rajah muka surat 154 tu sangat penting awak faham. Bioscore pun ada. Okay, HEPA. Okay, bila sebut HEPA itu melibatkan hati ya. Ini bahasa biologi. Vena porta HEPA. Okay, bahagian hati ya. Okay, so kita tengok satu-satu apakah dia sistem peredaran darah dan sistem limfa. Sistem limfa ni ada tajuk khas nanti. Cuma dia saling berkait dengan sistem peredaran darah. Okay, bila sebut sistem peredaran darah, keseluruhan badan kita ni penuh dengan highway, okay, salur darah ni semua yang akan membantu mengangkut nutrien untuk diasimilasikan. Okay, bahasa mudah saya, awak tak boleh tukar dalam exam perkataan lain, tapi sekarang ni cuma saya nak bagi tahu bila awak nak faham ni, okay, apa dia asimilasi ni. Okay, sebenarnya dia mudah saja nak faham. Hasil dari pencernaan tu akan digunakan, okay, dihantar ke mana. Okay, hasil yang telah dicernakan di usus kecil tu kita asimilatekan ataupun dekat hati nanti kita metaboliskan, okay, metabolismkan dia untuk dihantar ke ginjal dan ke sel-sel badan. Okay, itu bahasa mudah untuk faham lah. Okay. Nutrien digunakan untuk membentuk sebatian kompleks atau komponen struktur. Okay, maksudnya kat sini ada step dia. Ada step daripada sebiji burger yang awak makan tu, okay, dicernakan di usus kecil, okay, dah jadi dalam bentuk partikel, okay, hasil terakhir sama ada asid amino, glukosa ataupun gliserol dan asid lemak tu. Hasil tu, okay, akan diasimilasikan di hati, okay, untuk dihantar ke seluruh badan, okay, dan untuk dihantar tu dalam bentuk yang kompleks, bukanlah kompleks, maksud kompleks kat sini bukan kompleks sebiji burger tu dalam bentuk yang besar. Ini kompleks maksudnya yang telah dicernakan di usus kecil tadi. Okay? So dia akan digunakan dihantar ke sel-sel badan. Dan kena faham kenapa dari hati dihantar ke seluruh sel badan, sebab sel badan perlu menjalani proses respirasi. So kena faham tindak balas respirasi, iaitu glukosa tambah oksigen. Jadi glukosa tadi itulah yang dihantar oleh hati tadi, okay, yang dapat daripada usus kecil. Okay. Itu secara gambaran kasar saya nak bagi tahu. Sebab awak dah tahu sebelum ni, setiap sel dalam badan manusia ni ataupun haiwan dan sebagainya perlu menjalani proses respirasi sel. That's why basic tu tak boleh tinggal. Banyak. That's why kalau masuk kelas saya tanya, apa tindak balas respirasi sel? So kena faham tindak balas tu untuk menghasilkan tenaga, karbon dioksida dan juga air. Jadi sebelum nak hasilkan tu kena tahu tindak balas glukosa dengan oksigen tadi. Jadi glukosa tu sebelum ni menengah rendah sekolah rendah awak nampak glukosa je, tapi sebenarnya untuk membentuk glukosa tu dia perlu menjalani proses yang panjang. Okay, daripada awak makan ke esophagus, perut, usus kecil akan menjalankan proses penyerapan dan sebagainya, hantar ke hati, di hati akan diasimilasikan, okay, dalam bentuk yang kompleks, kemudian barulah dihantar ke, sekejap lagi kita sambung, okay, dihantar ke ginjal ataupun sel-sel badan lah. Cuma nak hantar ke sel badan dan ginjal tu ada lagi proses dia. Okay, contoh kat sini proses dia, kapilari darah di usus kecil tadi,
Okey, bergabung membentuk vena porta hepa yang membawa darah ke hati. Okey, membawa darah ke hati. Bukanlah highway tu jauh sangat pun. Kalau awak tengok gambar rajah susunan dalam badan kita ni, dia saling duduk bersebelahan. Okey. Tapi tak bolehlah lompat sampai direct ya. So dia ada satu highway namanya vena porta hepa. Okey, vena ni bila sebut vena adalah salah satu kapilari darah ataupun salur darah. Salur darah awak kena ingat ada 3, ada vena, ada arteri dan ada kapilari. Jadi gabungan kapilari tadi akan membentuk vena porta hepa. Okey, sambil awak dengar ni, awak rujuk gambar rajah yang ada dalam buku teks tu, muka surat yang sebelah tu proses asimilasi dalam sel tu. Kalau awak tengok situ baru nampak jelas kat mana vena porta hepa. Okey, dalam BI pun buku teks BI pun ada sama je. Okey. So itu adalah gabungan kapilari darah yang membentuk vena yang membawa darah tadi ke hati daripada usus kecil. Ingat ya, dinding usus kecil ada kapilari darah. So hasil penyerapan bahan nutrien tadi dihantar ke hati melalui vena porta hepa. Bila menjawab soalan esei, awak perlu hati-hati menulis. Okey, saya tak nak jumpa budak bio tulis kapilari bahan penyerapan dibawa ke vena. Dibawa tu dah menggambarkan benda lain. Dia perlu melalui. Okey, sebab orang kata ini jalan. So perlu melalui vena porta hepa. Okey, dia bawa apa? Dia melalui vena. Okey, dia bawa darah ke hati. Contoh, awak nak balik Kelantan contoh ataupun Pahang ke, awak melalui jalan Gambang contoh. Tapi awak membawa apa? Beg-beg balik kampung lah. Itu beza dari segi penulisan ya. Jadi kena hati-hati bila menulis dalam esei. Okay. Kemudian dah bawa dah sampai ke hati. Itu cerita untuk kapilari darah bagi asid amino dan juga glukosa. Okay, bagi lakti pula, okay, dia akan bergabung untuk membentuk salur limfa yang lebih besar dalam rangkaian sistem limfa. Okay. Sistem limfa ni pernah ada, sistem limfa ni kita boleh katakan dia sebagai best friend lah pada salur darah, sistem salur darah. Dia bersebelahan. Okay, cuma dia tak ada penghujung. Dia tak ada penyambung. Okay? Bila sampai satu tempat, dia sampai kat situ je. Okay, contoh dekat bahu. Okay, ada sistem limfa. Okay, kemudian bentuk dia di hujung tu dia ada macam penutup lah. Dia tak ada bersambung macam sama dengan salur darah. Okay, ini ada tajuk khas nanti. Next bab seterusnya kita akan belajar tentang salur limfa ni. Okay, cuma sekarang awak perlu tahu dahulu sistem kapilari darah ataupun salur darah dulu yang membawa nutrien ke hati dulu. Okay. Dan di sebelah dia tu ada salur limfa tadi. Okay, kemudian lektin tadi. Okay, sebab lektin ada dalam usus kecil ya. Dalam usus kecil ada lektin tadi. Kapilari darah dah bawa. Okay. Yang kedua lektin pula dia bergabung dengan sistem limfa. Okay, seterusnya kandungan limfa maksud ductus thorax yang kemudiannya mengalir ke dalam vena subclavicle kiri. Okay, so semua ni term-term awak tak boleh tukar perkataan lain ya. Mesti guna perkataan-perkataan ini. Okay. Pergi mana aliran tadi yang daripada lektil? Okay, dia akan ke ductus thorax. Okay, rujuk gambar rajah ductus thorax dekat mana? Okay. Muhammad Sameh. Ada Muhammad Sameh? Ada tak? Tak ada. Masuk terus. Hello, ada. Okey. Ductus thorax dekat mana? Jumpa tak? Saya tak jumpa. Tak jumpa. Tak ada dalam gambar rajah. Bioscore ada. Oh, bioscore. Saya tengah tengok buku teks. Dua-dua. Guna dua-dua. Okey, sekejap. Okey, yang lain pun sama. Dua-dua saya guna sebab gambar rajah tu ada yang tak ada dalam buku teks. Okey, so kena tahu di mana kedudukan ductus thorax. Okey, kemudian subclavicle kiri. Okey, vena, bahagian vena.
So itu adalah tempat, okay, lokasi lagi yang mana dia alirkan bahan-bahan daripada lektil ni. Sebab awak mudah je nak ingat, lektil limfa. Okay, lektil ni dia bergabung dengan salur limfa. So LL ni dia tak akan bergabung dengan kapilari darah tadi. Sebab saya kata best friend kapilari, sebab salur limfa ni bersebelahan dengan kapilari darah ya. Cuma salur limfa ni terhad. Dia tak semua bahagian ada. Nanti kita tengoklah tajuk sistem limfa. Okay, cuma sekarang ni awak kena tahu dia punya gabungan untuk lektil ni. Okay, so lektil tadi yang mengandungi asid lemak dan gliserol akan memasuki ductus thorax, kemudian dihantar ke vena subclavicle kiri ni. Okay. And then last kali lipid tadi diangkut oleh darah ke seluruh sel badan. Barulah dia akan diangkut ke seluruh sel badan. Maksudnya kat sini vena subclavicle kiri ni dia akan menjalani proses penyerapan lagi sekali untuk lipid tadi diangkut oleh darah. Okay, sebab tu saya kata bersebelahan. Okay, dia bersebelahan. So ada berlaku banyak proses penyerapan lagi. Walaupun kita tahu daripada usus kecil tadi, lektil tak diserap melalui kapilari darah, tetapi akhirnya dia akan masuk juga ke dalam kapilari darah, tetapi melalui salur limfa. Okay, dari salur limfa dia akan menyerap pergi ke kapilari darah. Okay, so proses dia berbeza dengan yang asal tadi. Okay, yang asid amino dan juga karbohidrat iaitu glukosa tadi. So pisahkan tiga benda ni hasil pencernaan iaitu glukosa, okay, asid amino, dia dua-dua ni dari usus kecil dia dalam kapilari darah. Untuk lemak dia akan tukar menjadi asid lemak dan gliserol, dia akan pergi melalui lektil. Lektil bergabung dengan salur limfa. Okay, dari salur limfa tu dia akan mengalir ke dalam vena subclavicle kiri. Okay, melalui ductus thorax tadi, barulah lemak tadi, asid lemak gliserol tu, okay, dikenali juga sebagai lipid, diangkut ke dalam salur darah untuk hantar ke seluruh badan. Okay, that's why kita boleh tengok orang gendut tak gendut, orang sihat tak sihat. Okay, sebab semua tu ada dalam salur darah masing-masing. Okay. Okay, seterusnya. Okay, kalau nak tanya terus ya. Nanti lagi ke depan lagi macam awak pening. So kalau ada soalan terus tanya. Okay, Aish Hakim ada? Aish Hakim? Tak ada. Okay. Nur Alifah Amalina? Tak ada. Nurin Jannah? Ya, cikgu. Ramai tak ada ni. Cikgu, saya ada. Ya. Ada soalan? Ada soalan tak? Faham tak? Saya jelaskan. Boleh faham? Faham. Awak kena tukar English je. Itu je. Dia punya term ni sama. Okay? Vena porta hyper. Okay, tak banyak. Ada tukar-tukar je. Lektil lah. Okay? Okay. Boleh ya? Okay. Seterusnya. Kita tengok. Okay, fungsi hati tadi ya, dalam asimilasi makanan tercerna. That's why dia sebut sini asimilasi makanan tercerna. Maksudnya makanan yang telah dicernakan di usus kecil, hati akan mengambilnya, okay, melakukan proses iaitu metabolism. Okay, 2 hari lepas ada pelajar dah jawab soalan ni. Dia dah ke depan. Okay, metabolisme makanan tadi. Okey, kalau sebelum ni, kalau biasa cikgu tanya, apa dia metabolisme? Walaupun tak belajar tajuk ni, cikgu tanya metabolisme ataupun PJ. Metabolisme dia tinggi, metabolisme dia rendah. Selalunya orang akan jawab, metabolisme ialah proses pemecahan molekul makanan daripada molekul yang besar kepada molekul yang lebih kecil. Okey, kemudian bila dah belajar bio, awak tahu metabolisme ada 2, iaitu apa? Nazim.
Saya cakap-cakap, saya tunggu soal. Amal Fahrin? Ada? Amal Fahrin? Ni cikgu ngajar dengan berapa orang je ni. Okey, Nazim. Ada Nazim? Ya, cikgu. Metabolisme ada 2. Apa dia? Dah belajar dah bab 7 ke 6. Anabolisme dengan katabolisme. Yes, okey. Anabolisme dan katabolisme. Okey, so itu ada peringkat-peringkat dia. Sekarang kita tengok metabolisme secara umumnya. Okey, secara umum. Okey, sebab ini berlaku di hati. Okey, glukosa digunakan untuk respirasi sel. Dah banyak kali dah kita tahu. Okey, asid amino kita akan guna sebagai sintesis protein, plasma dan enzim. Okey, itu kegunaan lah. Okey, bila sebut asimilasi ni guna apa yang telah tercena. Okey, assimilate. Okey, kemudian melalui proses pendeaminaan. Ini yang soalan perangkap. Okey, selalu calon tak boleh jawab. Tapi bila dah faham, senang je nak jawab. Okey, asid amino yang berlebihan ditukar menjadi urea untuk dikumuhkan melalui air kencing. Okey. So selama ni dengar orang sakit buah pinggang, ginjal rosak. So sebenarnya ada kaitan dengan hati. Okey, sebab hati ni akan menjalankan proses pendeaminaan. So ingat balik tadi, protein dari usus kecil yang hasil ke akhirnya asid amino akan dihantar ke hati melalui vena porta hepa tadi. Okey, so dalam hati asid amino yang lebih. Okey, asid amino yang berlebihan. Dalam bio kena hati-hati perkataan. Tak bolehlah asid amino yang lebih saja, dia mesti tambah lagi. Nak menunjukkan kelebihan tu, berlebihan. Okey, ditukar menjadi urea. Sebab tu apa yang awak makan, okay, contoh awak minum kopi 3 in 1. Tiba-tiba bila kencing bau kopi tu. Macam mana? So macam mana macam ni lah. Okay, dia dihantar dulu ke hati. Dari hati baru dihantar ke ginjal. Okay, sebab dia asid yang berlebihan. Asid amino yang berlebihan ditukar jadi urea. So keluarlah melalui air kencing. Okay. So kalau dekat makmal hospital tu dia tak panggil lah, dia panggil urin. Sebab itu hasil urea daripada air kencing pesakit. Okay. So proses ini kita panggil pendeaminaan. Okay. Apakah dia pendeaminaan? Iaitu asid amino yang berlebihan ditukar menjadi urea. Okay. Apa maksud berlebihan tu? Sebab separuh digunakan. Okay, separuh akan digunakan. Okay, separuh lagi ni yang dibuang melalui air kencing. Okay. Dan satu lagi konsep iaitu penyah toksinan. Okay, penyah toksinan ni, okay, sel hati menyingkirkan bahan yang toksik daripada darah. Okay, bahan toksik ni hati yang singkirkan daripada darah. Okey, bahan toksik disingkirkan juga melalui air kencing. So dari salur darah tadi, okey, dari salur darah daripada hati dihantar ke ginjal. Okey, di ginjal bahan toksik akan keluarkan melalui air kencing tadi. Okey, that's why kalau awak biasa ambil tahu isu semasa, okey, awak pernah dengar orang pernah dapat cerita pasien darah dia penuh dengan toksik. Okey. Kemudian pasien yang mengalami dialisis, okay, dan sebagainya disebabkan sebenarnya fungsi hati, okay, fungsi hati yang mengalami masalah. Okay, that's why awak boleh tengok orang yang ada masalah dekat hati ni, awak boleh tengok mata dia warna kuning ya. Itu tanda-tanda awal lah masalah hati. Okay, hati dia ada problem lah. Sebab awak kena ingat di hati tu semua benda berlaku selepas proses pencernaan di usus kecil. So di hatilah proses asimilasi tadi berlaku. Jadi kalau pemakanan awak tak jaga, okay, penuh dengan bahan toksik yang awak tak perasan, okay, masuk dalam
hati untuk diproses lagi. Itu yang bila hati hantar bahan toksik tadi ke ginjal untuk dikeluarkan sebagai air kencing, sekiranya kandungan toksik dalam darah tu terlalu tinggi, so ginjal akan bekerja dengan lebih kuat. Itu yang boleh merosakkan ginjal dan ada kalanya seseorang tu akan mengalami kencing berdarah, batu karang. So semuanya berpunca dari pemakanan. So jangan ingat makanan yang awak makan tu tak ada kaitan. Macam tak apa, muda lagi. Tapi sekarang orang muda ramai dapat penyakit buah pinggang dan sebagainya lah, sebab makanan yang dimakan tu, contoh Maggi, KFC dan sebagainya, jika makan dengan kerap, makan dengan kerap, kalau sebulan sekali, 2 bulan sekali tu okey lagi lah. Kalau setiap hari tu efek dia pada ginjal. Ginjal sepatutnya bekerja dengan cara normal, tapi apabila toksik terlalu tinggi, dia akan jadi loss lah. Itu yang problem dia. Jadi hati-hati bila nak memilih makanan tu. Kena jaga. Balance diet tu kena jaga. So ada 2 konsep kat sini awak kena faham, iaitu pendeaminaan dan penyahtoksinan. Penyahtoksinan ni daripada sel hati juga. Bahan toksik tadi akan disingkirkan melalui salur darah. Kemudian dihantar ke ginjal. Toksik tadi akan dibuang melalui air kencing. So that's why air kencing ni awak boleh tengok pelbagai warna. Kalau doktor tulis UTI, urine tract infection, itu maksudnya awak punya air kencing dah dijangkiti bakteria dan sebagainya lah. Itu banyaklah penyakit dia. So kemudian penyimpanan nutrien. Glukosa ditukarkan kepada glikogen untuk disimpan. Dalam kelas selalu saya tulis di hati tu lah sebenarnya boleh tahu seseorang tu sama ada diabetes ataupun masih lagi normal. Siapa ingat lagi? Sorry. 4IR Mudawali ada? Ya, cikgu. Boleh tak bagi hormon apa yang menukarkan glukosa kepada glikogen? Ni kalau orang diabetes dia tahulah hormon apa, sebab dia kena cucuk. Kena cucuk apa? Hormon apa? Hormon. Tak ingat lah cikgu. Tak ingat. Sebut nama orang lain kalau ada yang tahu kot. Aidi lah, Aidi tahu. Aidi tahu, cepat Aidi. Kat rumah kot ada orang yang cucuk-cucuk diabetes ni. Mesti tahu hormon apa yang terlibat. Saya pun tak tahu. Dah tahu. Yang lain, ramai-ramai ni ada 43 orang je. 44. Mana lagi yang lain ni? Daripada 75. Tolong teruk kehadiran ni. Ni nak cuti dah ni. Terus cuti awal ke ni? Ramai-ramai ni. Ismail? Ada tak Ismail? Ya, cikgu. Hormon apa yang disuntik? Hormon insulin. Itu orang diabetes disuntik. Kalau yang dalam hati kita, glukosa ditukarkan pada glikogen. So hormon apa yang menukarkannya? Tak sure lah cikgu. Huruf I. Saya bagi clue yang ni. Ramai dah. I apa? Mula huruf I. Tak boleh. So tengok ahli-ahli awak tu, Ismail tolong check semua masuk ni. Insulin pun cikgu. Yes, very good. Mudawali Okay. So, yes, itu jawapan dia. Glukosa kepada glikogen. Dia tukarkan kepada glikogen. So, kena tahu, bila keluar ayat penyataan macam ni, awak mesti ada tertanya-tanya. Berlebihan ditukarkan kepada glikogen untuk disimpan. So, bila ada perkataan ditukarkan, mesti ada sesuatu yang akan menukarkannya. So, nak tahu, ia adalah hormon insulin. Itu glukosa kepada
glikogen. Dan kenapa dia disimpan? Sebab dia berlebihan. Dan kenapa perlu disimpan? Sebab ada tempoh tertentu awak akan gunakan semula dia. Contoh dalam keadaan yang tak dijangka lah, puasa, sebagainya. Dan awak kena ingat kenapa glukosa tadi perlu ditukarkan. Sebab salah satunya awak akan guna untuk respirasi sel. Dan ini pun belum habis lagi. Glukosa ditukarkan kepada glikogen. Glikogen akan ditukarkan semula kepada glukosa. Sebab ini glikogen yang berlebihannya dia disimpan. Jadi bila nak guna, dia perlu tukar balik kepada glukosa. So ada hormon juga yang menukarkan glikogen kepada glukosa semula. Dan kena tahu glikogen mana? Glikogen yang disimpan tadi. Sampai satu tempoh dia akan digunakan semula. Jadi dia perlu balik kepada glukosa. Jadi bukan lagi hormon insulin. Hormon yang menukarkan dia, glikogen kepada glukosa, adalah hormon glukagon. Saya harap jelas tu. Saya ada, kalau ada whiteboard saya nak menonton, tapi pen whiteboard saya pula tak ada. Tak apa. Jadi saya nak awak nampak glukosa pada glikogen. Hormon dia kat atas tu insulin. Kemudian glikogen bila nak digunakan, dia tukar balik ke glukosa. Kena faham glikogen tadi yang disimpan sebab dia glukosa berlebihan. Bukan glukosa yang nak digunakan kat sini. Glukosa yang berlebihan. So, glikogen nak tukar balik kepada glukosa. Hormon yang terlibat adalah glukagon. Glukagon. Tu saya harap jelas lah. Dia bermain dengan gli-gli, glu-glu. Glukosa, glikogen, insulin, glukagon. Glikogen kepada tu. So kena bezakan mana hormon, mana bahan nutrien dan sebagainya. So saya harap jelas. Sebab kita nak tengok seterusnya. Faham yang tu. Ini contoh pasien yang mengalami masalah hati. So boleh tengoklah kat sini. Cirrhosis. Ini awak tengok. Ni yang saya kata ni. Kedudukan pundi hempedu. Dia bukan ke dalam sangat. Dia bukanlah keluar sangat ya. Berhampiran. Sebab kita tahu hempedu ni penting ya. Awak nampak pundi dia pun, kantung dia ni pun memudahkan bahan kristal yang kita panggil batu hempedu tu duduk dalam ni, itu yang menyebabkan muntah, sakit lah bahagian ni sebab kita panggil batu karang pada bahagian hempedu. So bila operation buang ini akan sedikit tak normal, terjejas lah jadi tak normal lah. Ini tapi sekarang ni hati ni normal lah. Yang ini pesakit cirrhosis. Ini bukan batu hempedu. Ini bukan batu karang dalam hempedu. Tapi cirrhosis ni lebih kepada dipenuhi dengan bahan-bahan toksik. Mana hati dia dah tak berfungsi. So dalam jangka masa tertentu, dah sampai masa dia akan pergilah. Sebab bila organ hati tak berfungsi, semua organ lain akan terjejas. Itu contoh apabila hati tak boleh nak asimilasikan makanan yang tercerna. So that's why saya tekan kat sini, awak fahamkan asimilasi tadi. Sebab tu dia belakang ni ada asimilasi makanan tercerna, bukannya asimilasi makanan yang dimakan. So tolong bezakan, fahamkan konsep asimilasi tu. Lagi sekali saya ulang, makanan yang awak makan sebiji burger masuk dalam perut, itu pencernaan berlaku di perut dan juga usus kecil. Dari usus kecil dah dalam bentuk molekul yang ringkas. Kemudian dihantar ke hati melalui vena porta hepa. Hepa tu hati ya, tapi hepa tu bahasa saintifik, bahasa medik. Kemudian dari hati proses pendaaminaan ataupun asimilasi makanan tercerna tadi. Yang dah tercerna dekat usus kecil tadi akan berlaku di hati. Saya harap jelas tu. Banyak kali saya ulang tu. Saya harap faham tu.
Sebab ramai yang cikgu pening lah tajuk ni. Tak pening pun. Faham prosedur, faham proses dia, awak bayangkan awak sedang makan and then awak tahu dia akan pergi ke mana. Okay? Sebab nanti soalan dia tak akan tanya yang positif yang awak faham konsep tu. Dia akan tanya, jika hati rosak, apa yang berlaku? Jika pona beta hepa dipotong, dibuang, apa yang berlaku? Jadi kalau awak faham yang asas, yang awal tadi, yang positif tu, barulah awak boleh cerita dengan tambahan ayat dalam esei nanti. Ini tidak akan berlaku, ini tidak akan berlaku. So ada perkataan tidak tu. Sebab vena porta hepa dah dipotong. Okay, itu contoh soalan. Jadi kena faham betul-betul konsep. Okay, so apa yang berlaku? Tak lain tak bukan awak dah 2-3 hari bermain dengan asid amino, glukosa, asid lemak, gliserol. Okay. So untuk asid amino tadi, lagi sekali, okay, dia jelaskan proses asimilasi dalam hati. Okay. Tadi daripada vena porta hepa tadi, protein dalam bentuk asid amino telah dihantar ke hati. So apa asid amino ni buat dekat situ? Okay, yang pertama, hati akan sintesis protein plasma dan enzim daripada asid amino. Okay, so kena tahu asid amino ni dalam dia ada protein, plasma dan enzim. Okay, bahan pencernaan daripada usus kecil tadi. Jadi satu, dia akan disintesis di hati. Yang kedua, dia akan ada berlebihan. Okay, sebab bila berlebihan ni dia tak boleh disimpan. Sebab awak tahulah bila awak makan tu, kuantiti yang awak makan tu bukannya betul-betul rigid awak pergi timbang. Okay, pergi timbang ikan tu. Okay, hari ni kena makan berapa gram nak bagi cukup. Tak adanya. Okay, kalau orang buat tu saya tak tahulah tu. Okay, setengah orang ambil ikan ayam makan je, makan. Jadi that's why dalam badan kita dia akan wujud asid amino berlebihan. Sebab kita tak tahu kita perlu makan berapa gram, berapa kalori sehari. Kadang kita tak pernah nak sempatnya nak ambil tahu. Makan ayam hari ni 0,5 gram je. Tak ada. So yang berlebihan tadi, pastinya akan ada yang berlebihan, akan tak boleh disimpan. Kalau glukosa tadi, dia jadi glikogen, so simpan sementara. Okay, dan dia akan tukar balik pada glukosa sebab sel akan guna, iaitu respirasi sel akan guna. Tapi untuk asid amino, dia tak boleh disimpan. Okay, yang lebih tadi tak boleh disimpan, so dia perlu diuraikan oleh hati melalui proses pendeaminaan. Okay, ni pun dah sebut tadi, ni lagi sekali nak tegaskan. Dia akan diuraikan, so namanya proses pendeaminaan. Okay, menjadi urea dan akan dibuang, disingkir, perlu disingkirkan. Kandungan asid amino ni tak boleh lama dalam badan kita, ya, sebab dia akan bertukar menjadi asid lah, nama pun asid amino. So kalau tak disingkirkan, itu yang lama-lama hati akan jadi rosak. Okay? So perlu singkirkan walaupun dah cukup, okay? Hati dah cukup guna asid amino tadi, yang berlebihan tu akan disingkirkan. Dan apabila bekalan glukosa tidak mencukupi, hati menukarkan asid amino kepada glukosa. Pening. Tak pening, ya. Sebenarnya awak kena faham pula formula. Okay, awak belajar kimia. So setiap bahan ni ada formula. Okay, saya nak tanya formula glukosa. Ni Aisyah Humaira ada? Ni Aisyah? Ada tak? Nur Hanim? Durato Aini? Ni saja tak menyahut ke memang tak ada ni? Duratul Atika? Hilang. Siapa? Irene Sabrina? Ada? Yang mesej saya tak dapat join seorang je. Okay. Siapa? Irene. Okay. Formula untuk glukosa. Soalan simple. Glukosa. Formula. Kalau air H2O, kalau glukosa? Hello? Irene Sabrina?
Dia tak boleh balik-balik buku sebab benda ni sentiasa ada dalam semua tajuk. Okay? So kena sentiasa tahu. Tak boleh? Saya cikgu. Siapa nak cuba tu? Samir. Okay, cuba Samir. C6 #O6. CHO saja. Okay. Ah. Okay. Tu basic dia. Okay. Yang lebih-lebih tu betul lah tu. Okay. So carbon, hidrogen dan juga oksigen. Okay. Carbon, hidrogen dan oksigen. Asid amino, Samir tahu? Kalau asid amino. Ataupun saya tukar, saya tanya protein lah. Sebab asid amino ni hasil terakhir. So kalau protein, apa dia punya formula? Formula protein tak tahu. Dia lebih kurang glukosa. Cuma ada tambahan di belakang tu. Tambah nitrogen Yes, okay. So thank you. Okay. Okay. So hati menukarkan asid amino kepada glukosa. Jadi kalau kita tahu tadi protein CHON, okay, carbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Carbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen. Kalau glukosa CHO sahaja, carbon, hidrogen, oksigen. So kalau awak tengok formula tu, benda tu memang berkait antara satu sama lain. So that's why apabila bekalan glukosa tak cukup, hati ni macam special lah. Memang dia kerja dia tukar-tukar. Kerja dia tukar-tukar. Tadi tukar glukosa. Bukanlah dia, tapi tempat berlakunya di situ, di hati. Lokasi ni berlaku di hati. Okay, so hati tadi tukarkan asid amino kepada glukosa. Okay, tetapi dia akan buang nitrogen tadi. Okay, nitrogen dalam bentuk urea tadi akan disingkirkan. Okay, cuma dekat sini mungkin saya cakap formula tu sebab kena faham dia nak tukarkan asid amino ni kepada glukosa. Okay, sebab dia punya molekul ini melibatkan kimia dia. Bila pertukaran molekul, dia perlu ada persamaan dan sebagainya. Okay. Jadi tak ada masalah dia nak tukarkan asid amino ni kepada glukosa sebab dia dah jadi hasil pencernaan. Okay. So yang berlebihan asid amino akan disingkirkan. Okay. Tapi dalam masa yang sama, semua ni berlaku bukanlah asing-asing ya. Okay, awak dulu, ni dulu, tak ada. Ini semua secara serentak. Okay. Apa yang sebab awak makan kan, sentiasa makan sampai tak berhenti pun ada. Okay. So benda ni sentiasa berlaku. Dia tak ada nak tunggu, okay tunggu sekejap, saya nak ini dulu nak singkirkan ni, tak ada ya. So kena faham konsep tu sentiasa berlaku. Cikgu. Okay. Yes, soalan. Samir. Kalau amino acid tak cukup macam mana? Asid amino tak cukup. Okay, lepas tu okay, awak kena faham pula apa peranan asid amino tadi. Ada tak dia cerita? Ni dia. Okay, sekarang ni awak kena faham asid amino, dia mesti mensintesis protein, plasma dan enzim. Okay, hati tadi. Daripada asid amino, hati nak guna ataupun nak menjalankan proses sintesis. Jadi kalau asid amino tak cukup, orang ni tak makan ikan, ayam, semua protein dia tak makan, so tak ada asid amino dalam dia. Jadi bila sampai kat hati, okay, apa hati boleh buat? Hati tak boleh buat. Hati tak boleh sintesis protein, plasma dan enzim tadi. Okay. Sebab kita dah tahu asid amino tadi hasil daripada apa? Ingat tak tindak balas? Macam mana asid amino terbentuk? Samir? 2 hari lepas belajar. Macam mana asid amino terbentuk? Asid amino. Macam mana dia terbentuk? Sebab apa tu dari ni fatty ni apa tu Polipeptida kepada peptida. Kepada peptida, kemudian dari peptida, okey, lagi sekali saya ulang. Polipeptida kepada peptida kepada asid amino. Okey, barulah terbentuk asid amino. So dekat situ, bila orang tu tak makan ikan, tak makan yang semua protein bahan dia tak makan, so asid amino tak dihasilkan. Dekat usus kecil dah tak ada dah asid amino kat situ. Sebab polipeptida tadi ditukarkan semua tu menjadi asid amino di usus kecil. Jadi bila proses ataupun tak ada, orang tu tak makan protein, so dekat usus kecil pun dah problem. Okay? Proses pencernaan protein tak boleh berlaku. Soalan awak tu sebenarnya boleh keluar soalan enzim sebab dia akan cerita kat atas tu individu tersebut tidak makan mengikut balance diet. Maksudnya dia makan karbohidrat dan lemak saja. Protein dia tak makan. So that's why
dia akan mengalami masalah lah. Okay, masalah dari segi penghasilan asid amino daripada peringkat awal lagi. Kalau dah peringkat awal problem, sampai ke hati lagi lah problem. Hati tak boleh sintesis bahan, dua bahan ni iaitu protein, plasma dan enzim. Okay, jelas tak Samir? Jelas kalau hati tak boleh synthesize plasma protein dengan enzim, adakah benda tu akan efek dia, kesihatan dia? Okay, saya faham. Maksud awak macam ni. Orang tu, katakanlah orang tu tak makan daging kan. Ada setengah orang tak makan kan. Sebenarnya protein ni dalam nasi, dalam semua makanan, bukan semualah, setengah makanan tu, walaupun kita kata nasi tu karbo, walaupun nasi tu karbohidrat, tapi dalam tu sebenarnya kuantiti protein ada tapi sedikit. Dalam roti, kuantiti protein tu ada tapi sikit. Soalan awak tadi kalau berkurangan. Yes, hati akan mengalami masalah lah. Hati akan mengalami masalah. Sebab tadi dah usus kecil tak boleh tukar pada asid amino. Dia sepatutnya kuantiti balance diet tu mesti ada protein, karbohidrat dan juga lemak. So jadi bila kuantiti yang diambil bahagian protein tu sedikit, bukan tak ada langsung ya, sebab kalau orang tu makan nasi tapi tak ambil protein, dalam nasi tu masih ada protein tapi kuantiti dari segi portion, dari segi kuantiti dia tu sedikit. Jadi so dia akan efek pada usus kecil, dia akan efek juga pada hati lah tadi, sebab usus kecil dah tak hasilkan asid amino yang normal. Kena, sebab dalam medik ni dia ada tahap dia. Sebab tu ada hypo, iso, hyper. So bila tak normal, orang tu makan protein sedikit. Ada orang makan protein banyak. So that's why pada bahagian usus kecil tu pencernaan pun dah jadi tak normal. Sebab dia tak boleh nak menghasilkan asid amino tadi. So kalau penyakit ni macam jenis lah. Sebab protein kurang, dan awak boleh tengok orang yang protein terlampau kurang, apa jadi pada bahagian perut dia? Samir? Kembung. Okey. So kita boleh tengoklah dekat Afrika tu. Dia makan roti. So protein tu ada tapi kuantiti protein tu sedikit. Jadi bila asyik makan roti je orang datang bagi bantuan dekat Afrika tu, so tak mencukupi untuk jumlah badan dia untuk membesar dan berbalik kepada fungsi protein. Kita semua dah belajar fungsi protein untuk membina sel-sel badan, membaiki sel-sel yang rosak. Jadi dah kalau protein tu cocok je dalam roti tu, memang tak cukup lah. Okey, jelas tak Samir? Jelas? Boleh? Boleh. Boleh So semua ni dia berkait-kait. So that's why semua konsep kena faham. Daripada fungsi protein, dari segi formula. So that's why kalau yang basic dah tak jelas, bila masuk tajuk ni lagi pening. Jadi kena faham yang asas dulu. So yang lain pun sama, bukannya Samir seorang. Yang lain pun sama, cuma dalam saya untuk first batch BI ni, tolong hati-hati bila jawab essay dalam BI tu, sebab saya risau tersalah maksud. Dari segi medik, dari segi bionya, kalau salah cerita guna BI tu cerita kod lain, tu yang lari tu, bahaya, sangat bahaya. Tak kira BMBI sebenarnya, SPM, bila cerita essay awak tu lari daripada tajuk kosong so tu yang saya nak sangat awak buat banyak latihan. Tak, satu faham, kemudian buat banyak latihan, baru lagi faham. Seterusnya glukosa. Saya harap ramai yang dengar ni sebab ni sangat penting bahagian ni. Jangan ambil mudah masuk lepas tu hilang. Tu yang saya risau mungkin lepas cuti nanti kita buat lagi best lah. Awak pula kena bercerita. Cuma kat sini cikgu kena ni dulu. Mungkin cikgu ada yang ngantuk lah apa ke tu. Tolong dengar dulu, faham konsep dulu. Lepas ni awak kena bercakap pula. Bentang. Glukosa. Glukosa dalam hati untuk respirasi sel. Ni semua sepatutnya dah faham lah. Kita ni hidup dengan respirasi sel. Mengangkut keluar badan, ditukarkan pada glikogen dan disimpan dalam hati. Ini yang berlebihan tadi. Yang berlebihan disimpan. Yang nak digunakan dia akan guna, dihantar ke hati. Dalam konteks tu ada gambar rajah tu. Daripada hati, dia terus pergi ke respirasi sel. Sel-sel badan, seluruh badan.
Dan kena ingat, hati tu sendiri adalah terdiri pada satu sel. Jadi hati pun menjalankan respirasi. Jadi benda tu berkait, semuanya dihantar ke seluruh badan. Sebab apa saya kata respirasi ni berlaku di seluruh bahagian badan, ya. Hati, okey, satu sel hati akan bergabung bentuk tisu hati, okey, kemudian bergabung jadi organ hati. Hati tu adalah organ. Okey, jadi satu sel pada hati tu juga menjalani proses respirasi sel. Okey, so seluruh badan lah, sel seluruh badan ni menjalani proses respirasi sel. Okey, kemudian apabila ini situasi, okey, bila ada perkataan apabila ni situasi, di mana apabila aras glukosa dalam darah menurun. Okey. Okey, so badan akan memerlukan tenaga. Okey, contoh aras glukosa menurun ni contoh bila awak berpuasa. Okey, awak tak makan sahur pula tu. Okey. Bulan puasa lah, kalau puasa sunat ni lain. Ada yang tak sanggup terus buka. Okey, puasa bulan Ramadan. Okey, awak tak makan sahur. Tapi nak puasa juga. Okey. Memanglah tak macam, okay, at least awak minum air lah, contoh minum air, sempat minum air je. Okay, jadi kandungan sehari tu glukosa awak menurun, okay, sebab sahur tadi minum air je. Okay. Kemudian badan awak untuk bekerja, untuk belajar hari tu, okay, perlukan tenaga. Jadi nak ambil mana glukosa tadi? Okay, so kat sinilah glukosa yang disimpan tadi dalam bentuk glikogen akan digunakan. So tak adalah sampai orang kata puasa ni meninggal. Itu salah tu ilmu tak adalah tu. Okey. Tak adanya. That's why kalau orang sesat kat hutan pun masih lagi boleh hidup. Cuma ada tempoh dia lah, okey. Dan juga itu dari segi yang pertamanya dari segi takdir juga, okey. Yang saya cakap ni dari segi saintifik lah, okey. Okay, so dia tukarkan glikogen tadi kepada glukosa semula sebab yang disimpan tu ada lagi glukosa tadi. So itulah hormon glukagon, okay, yang menukarkan glikogen kepada glukosa. Okay. Cuma dia tak highlight kat sini, ada tak glukagon. Okay, dia tak bagi tahu. So saya bagi tahu tambah Okay, glikogen ditukar kepada glukosa oleh hormon glukagon. Okay. Okay, kemudian simpanan glikogen mencapai tahap maksimum. Dah guna. Okay. Simpanan tadi dah guna. Maksimum ni dah habis lah, dah guna. Okay, glukosa berlebihan ditukar menjadi lemak. Okay. Ini glikogen tadi, dia dah tukar pada glukosa. Tapi glikogen tadi dah capai tahap maksimum guna. Kita dah guna banyak. Jadi, tapi dalam masa yang sama, okay, lagi sekali saya ulang, fahamkan, glikogen ditukar pada glukosa, okay. Kemudian individu tersebut guna, okay. Guna, okay. Yang simpanan tadi mencapai tahap maksimum. Okay. Kemudian glukosa tadi, sebab dia dah tukar kan, daripada glikogen tadi, dia dah tukar pada glukosa. So apa yang berlaku, dia tak, okay, dalam masa yang tertentu glukosa yang ditukar tadi lebih lagi. 2 kali lebih ni. Satu yang masa lepas awak makan, dia simpan. Okay, jadi glikogen. Sekarang ni ditukar balik glukosa, dah guna, tapi ada lebih lagi. Okay, dalam bentuk glukosa. 2 step tu. So yang lebih ini ditukar menjadi lemak. Okay, tukarlah jadi lemak. Okay, dekat buku teks tu ada tak? Ada tak ditukar jadi lemak? Ada. Ada. So proses badan kita ni complicated tapi sebenarnya kalau kita faham tak ada masalah, benda tu just rotation je. Okay? Tukarlah jadi lemak. So gunalah. That's why cerita je kat sini ada orang corang apa? Siapa faham? Sambil faham tak apa jadi pada orang tu? Yang berlebihan ni tukar jadi lemak. Gemuk. Yes, okay. So siapa yang faham konsep ni, dia tahu apa jadi pada orang tersebut. Okay, itu masuk keyword dia berlebihan tadi. Dia bukan sebarangan lebih, dia berlebihan. Orang sepatutnya sikit je. That's why portion dalam makanan yang awak makan hari-hari tu
digalakkan oleh doktor makan secara diet seimbang, okey, makanan seimbang. So that's why kalau berlebihan, situasi ini yang berlaku, okey, secara berlebihan. Ya Allah. Dah habis masa ke? Tak ada orang ingatkan. Ke tak ada orang ni? Okay, so semua yang dalam kotak tadi, saya nak stop kat sini lah. Dalam kotak tadi, ini cerita dia. Okay. So semua ni sebenarnya memudahkan awak lagi faham. Okay, so dalam soalan mungkin dia bagi gambar aja ini saja. So awak kena explain lah. Okay, ada soalan tak nak tanya? Okay, kita baru habis glukosa. Nanti kita sambung asid amino, glukosa dan lipid untuk proses asimilasi dalam sel. Tadi dalam hati ya. Okey, soalan. Sebelum awak ada kelas ke lepas ni? Ada kelas tak? Ni rehat. Rehat. Benda rehat. Oh, okey. Kalau macam tu, boleh saya teruskan tak? Bukanlah lama, saya tak naklah ambil masa rehat awak. Tapi ni nak tanya soalan je. Okey, kesian pula nanti tak faham. Kalau laju-laju tak faham pula. Ke perlahan-perlahan macam ni pun tak faham juga? Kelas? Boleh faham tak yang tadi? Boleh. 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 Saya cakap satu-satu dah tu. Okey. So ini untuk tajuk hari ni saja. Definisi, okey? Maksud asimilasi tadi. Okey, ini soalan simple lah. Okey. Maksud asimilasi. Okey, soalan ni boleh diubah. Berikan definisi asimilasi. Apakah maksud asimilasi? So jangan jangan gelabah. Okey, sama je jawapan dia. Cuma tukar soalan je. Apakah asimilasi? Berikan definisi asimilasi. Okey, so rujuk kepada penggunaan nutrien untuk sintesis sebat yang kompleks tadi. Maksud sebat yang kompleks ni daripada bahan pencernaan daripada usus kecil ya. Okey, kemudian Sekejap, soalan je. Okey, sebelum saya tutup. Okey, seorang saya nak bagi hadiah hari. Tadi seorang dah dapat hadiah. Tadi mesej siapa? Muda Wali pagi tadi. Betul Muda Wali? Okey, awak nanti saya WhatsApp PM. Okey, cepat. Saya nak offer hadiah ni. Dah hari last hari ni sebelum Raya Haji hadiah Raya Haji ni. Siapa nak cuba? Ya. Siapa tu? Siapa? Samir. Okey, Samir cuba. Jawapan saya dalam bahasa Inggeris boleh tak? Boleh. Silakan. The function of the heart in the process of assimilation of digested food is first the metabolism of digested food. The glucose is used for cellular respiration and the amino acid is used for synthesizing of plasma and enzyme. And the excess of amino acid is excreted through the urine by the process. First the amino acid is breakdown in the elimination process. Then it will be turned into urea and excreted through the urine. Okay. The next is detoxification, where the liver cell will expel toxic substances from the blood, and toxic substances are also expelled through the urine. Okay. And finally, storage of nutrients, where excess glucose will be turned into glycogen to be stored. Okay. Yes, that's all. That's all. That's all. Okay. So you overall okay, keseluruhannya jap. Okay. So step by step, okay. You should be explain first metabolism, carbohydrate, okay, carbohydrate punya kelas makanan, and then protein and then nutrient. Okay, so semua ni dah ada tadi dalam saya ajar tadi. Okay, so apa yang Samir bagi tahu tadi, cuma kat sini, okay, tak apa. Jawapan dia tak lari, masih lagi merangkumi
Okey, bahagian ni. Okey, fungsi hati. Okey, protein plasma. Awak kena bagi tahu fungsi ya, fungsi hati. The function of liver. Okey, so untuk karbohidrat, okey, ada tadi Samir sebut, okey, to give out the energy. And then, okay, dua markah. Dalam exam nak jawab macam ni, okay, saya sentuh pada teknik menjawab, boleh, okay, ini boleh. Yang saya tak galakkan, awak buat sambung ni, glukosa dekat sini, sambung lagi metabolisme kat sini, penyimpanan nutrien semua kat sini. Tu yang tak nak tu, jadi karangan panjang. Itu saya tak nak. And then, kalau tak mula dengan fungsi hati dalam proses asimilasi makanan tercerna ialah pun tak apa, tak perlu salin balik soalan ya. Memang pemeriksa tak galakkan awak salin semula soalan. Jadi terus pada point, tak ada masalah sebab ni bio, okey. Okey. So jawapan tadi tak ada masalah. Ada nak tanya tak yang lain? Yang lain jelas tak jawapan ni? Sebab soalan ni keyword dia cuma fungsi hati. Ni toksin tadi tertinggal. Okey, fungsi hati. Okey, ada soalan yang lain sebelum saya habiskan kelas ni? Boleh faham tak jawapan ni? Okey, nanti Boleh. Boleh ya? Okey, saya PM Samir nanti. Okey. So, semua jawapan ni dah diterangkan dalam tajuk hari ini. Okey, kalau boleh saya minta Azura, Nabil memang tak ada kah? Tak menjawab. Astaghfirullah. Ismail lah baca wal asr. Dah habis kelas dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu.